Untuk mengikuti lebih banyak perkembangan di negeri Sabah, kita berlintas langsung bersama dengan Hana Ishirah di studio berita RTM Kota Kinabalu. Silakan Hana. Terima kasih Dilaila. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Kerajaan Negeri Sabah dan penduduk negeri ini merakamkan ucapan takziah yang mendalam kepada keluarga Allahyarham Tan Sri Adnan Satem serta penduduk Sarawak atas pemergian Ketua Menteri Sarawak itu tengah hari semalam. Dalam kenyataan di Kota Kinabalu, Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman berkata, Malaysia kehilangan seorang tokoh dan pemimpin yang berpandangan jauh serta memahami sentimen rakyat. Katanya beliau bukan sahaja kehilangan rakan perjuangan tetapi juga seorang kawan rapat. Sementara itu, beberapa pemimpin Sabah yang ditemui turut menyampaikan takziah atas kehilangan ini. Di LDP, saya mengucapkan takziah kepada ahli-ahli keluarga mendiang Yang Amat Berhormat Tan Sri Adnan Satem, Ketua Menteri Sarawak, atas pemergian beliau. Kehilangan beliau merupakan satu kehilangan yang besar, bukan saja untuk negeri Sarawak tetapi untuk seluruh Malaysia. Saya pun sangat sedih mendengar seorang yang ketua menteri Yang Amat Berhormat Tan Sri Adnan telah meninggal. Saya ingin menyampaikan takziah kepada keluarga-keluarga yang arwah itu. Bagi pihak Sabah, saya rasa kita pun sudah menghilangkan satu kawan yang paling cukup baik untuk kita punya East Malaysia. Allahyarham Tan Sri Adnan, 72 tahun, meninggal dunia pada 1.20 tengah hari semalam di Pusat Jantung Samarahan, Sarawak. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sabah menyambut baik penstrukturan semula Kementerian Pendidikan untuk memberi lebih autoriti kepada JPN dan Pejabat Pendidikan Daerah PPD dalam membuat keputusan. JPN Sabah bagaimanapun masih menunggu penerangan lanjut daripada pihak kementerian mengenai perkara tersebut. Dalam temu bual eksklusif dengan RTM di Wisma Pendidikan Sabah di Kota Kinabalu, Pengarah Pendidikan Sabah Datuk Haja Maimunah Haji Suhaibul menyifatkan cadangan tersebut sebagai satu berita baik yang mampu membawa perubahan positif dalam sistem pentadbiran sedia ada. Kita amat mengalu-alukan penstrukturan ini sebab fokus utamanya adalah untuk memberikan empowerment, pengupayaan kepada jabatan dan PPD untuk beberapa perkara. Dari segi kita kata benefit ataupun kebaikan ataupun manfaat yang kita boleh dapat, memang ini adalah sangat dialu-alukan oleh jabatan, oleh PPD. Sebab kalau kita tengok di Sabah sekarang ini, PPD kita ni masih lagi kita kata ada PPD kecil. Ya, PPD kecil, dan PPD ini dalam cadangan penstrukturan tu kita nak upgradekan lah. Menurut Datuk Haja Maimunah, penambahbaikan PPD berkenaan kelak mampu mempertingkat prestasi penyampaian dan perkhidmatan PPD dalam membuat keputusan, termasuk penyaluran bantuan segera kepada sekolah-sekolah yang dilanda bencana. Baru-baru ini, Menteri Pendidikan Datuk Seri Matzir Khalid berkata, Kementerian Pendidikan akan distruktur semula untuk memberi lebih autoriti kepada JPN dan PPD dalam membuat keputusan setelah cadangan tersebut diluluskan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA 14 Disember lepas. Mengenai kebakaran blok bilik darjah asrama Pekan Tongot kemarin, katanya pemantauan dan penyaluran bantuan awal seperti alat tulis dan baju seragam sudah dilaksanakan, manakala bilik darjah yang tidak digunakan lagi akan diubah sesuai menjadi asrama sementara para pelajar. Susulan gempa bumi di Filipina yang turut menyebabkan gegaran di beberapa kawasan di Sabah kemarin, beliau berkata tiada laporan maupun aduan kerosakan daripada pihak sekolah di negeri ini.
Umat Islam di negeri ini terus dinasihatkan agar hanya membeli ayam dan daging di permis yang diisytiharkan halal dan menunjukkan dengan jelas persijilan halal yang dikeluarkan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Ini demi memastikan umat Islam mendapat ayam dan daging daripada sumber yang halal dan tidak meragukan. Menurut Ketua Pegawai Penguatkuasa Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Sabah, Abidin Ali Hassan, pihaknya turut meminta premis berkaitan memohon persijilan halal untuk memudahkan masyarakat mengetahui premis berkenaan mengeluarkan ayam dan daging halal. Bagaimanapun, kebanyakan pengusaha terbabit tidak serius untuk mendapatkan persijilan halal dan ada di antaranya menggunakan logo halal yang tidak asli selain bergantung kepada logo halal yang tertera pada barangan lain yang dijual kepada pelanggan. Kalau pengusaha-pengusaha ini mendapatkan persijilan halal adalah lagi mudah untuk masyarakat maklum bahawa premis itu adalah premis yang menjual halal keseluruhannya. Sebab kita khawatiri ada juga yang menggunakan sijil photostat ini hanya mengambil di satu premis saja, mempamerkan persijilan halal daripada premis yang lain, sedangkan sumber ataupun bahan ayam dan daging diambil daripada premis-premis lain yang tidak dipersijilkan halal. Itu yang kita. Lepas mengetuai operasi bersepadu pemantauan halal di sekitar Tawau, premis yang didapati menggunakan logo halal yang tidak asli akan dikenakan tindakan mengikut Akta Perihal Dagangan yang boleh dikenakan kompaun maksimum RM5 juta. Sebanyak 9 premis di Tawau diperiksa dalam operasi yang disertai Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan, Jabatan Kesihatan, Jabatan Haiwan dan Majlis Perbandaran Tawau. Operasi serupa turut diadakan di 5 daerah di negeri ini Disember lalu. Semua sekolah dan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Sekolah termasuk Tadika dan Tabika Perpaduan serta Pusat Anak Permata Negara di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Membakut menerima bantuan peruntukan khas Adun Membakut berjumlah lebih RM300,000. Bantuan disampaikan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri yang juga Adun Membakut, Datuk Haji Muhammad Arifin Haji Muhammad Arif. Tujuan sumbangan ini adalah untuk program di sekolah dan sudah kita laksanakan lebih daripada 8 tahun berterusan dan Alhamdulillah manfaatnya saya lihat amat baik untuk sekolah-sekolah di kawasan kita dan saya harap ia dapat dimanfaatkan sebaiknya walaupun sedikit. Beliau ditemui media selepas majlis penyerahan bantuan khas tersebut di Membakut. Sementara itu, penerima bantuan yang ditemui gembira menerima sumbangan tersebut bagi tujuan pelaksanaan aktiviti sekolah. Sebagai guru besar, memang kita akan gunakan peruntukan ini untuk kepentingan dan keperluan pelajar-pelajar kita lah. Memang sekolah rendah memang kalau kita tengok kebanyakan sekolah memang tidak ada duit, tapi dengan ada sumbangan daripada yang berhormat ini akan dapat lagi meringankan bebanan sekolah. Kami wakil daripada PIBG SK Pekan Bakut, kami amat macam berbanggalah sebab ada pemimpin kita yang macam ini yang sanggup memberi sumbangan kepada PIBG. Sekurangnya kami dapat membuat program untuk anak-anak kita di sekolah. Saya berasa sangat gembira dan tidak sangka kami Permata pun mendapat bantuan inilah. Jadi dari bantuan tersebut kami akan menggunakan untuk keperluan anak-anak seperti peralatan mereka, kemudian akan membawa aktiviti di luar seperti lawatan ke Bomba atau ke Petrol Science KK. Ini satu bantuan yang bagus ya, Alhamdulillah, dan pada kait saya rasa bersyukur sebagai satu sentuhan wakil rakyat kepada kita. Mereka begitu perhatian, pimpinnya perhatian kepada tentang sekolah dan sebagainya, dan juga soal untuk mengangkat martabat pendidikan itu. Antara sekolah yang menerima bantuan khas itu ialah Tadika Jahins Kampung Pimping, Sekolah Agama Negeri Kampung Bin Suluk, Sekolah Kebangsaan St. Patrick, SK Lumat dan SK Pekan Membakut. Ketidaktentuan perubahan cuaca yang dijangka berlaku dalam tempoh Januari hingga Mac tahun ini merupakan antara cabaran Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Sabah dalam aspek kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Penolong Pengarah Bahagian Operasi JBPM Negeri Sabah Khairul Azwan Ibrahim berkata, bagi memastikan anggota JBPM sentiasa bersiap sedia, 3 elemen utama dikenal pasti sebagai persediaan menghadapi bencana seperti banjir maupun kebakaran. Ia melibatkan pengurusan sumber dan logistik, pengurusan sumber manusia serta prosedur dan tindakan operasi sebelum, semasa dan selepas bencana berlaku. JBPM juga akan bekerjasama rapat dengan Jabatan Meteorologi Malaysia, Jabatan Pengairan dan Saliran serta Jabatan Alam Sekitar semasa bencana berlaku selain agensi menyelamat lain. Ini membolehkan kita terus mengarahkan balai-balai di daerah-daerah untuk respon apabila kita mendapat maklumat tersebut. Okey, balai-balai akan terus membuat rondaan tanpa menunggu panggilan daripada mangsa. Khairul Azwan menyatakan demikian dalam temu bual eksklusif bersama RTM di Bilik Gerakan Operasi Bomba Jalan Lintas Kota Kinabalu. Tambah beliau, cuti anggota JBPM juga dihadkan atau dibekukan sekiranya berlaku bencana bagi melancarkan operasi menyelamat mangsa. Ketika ini, JBPM Sabah mempunyai lebih 900 anggota pelbagai pangkat. Pusat Zakat Negeri Sabah PZNS menyasarkan nilai kutipan zakat sebanyak RM65.24 juta tahun ini. Sasaran itu diyakini mampu dicapai dengan pewujudan skuad dakwah di setiap daerah bagi memudahkan pembayaran zakat. Penolong Setiausaha Kanan PZNS Iwan Suzairi Hari berkata, PZNS turut melantik beberapa ejen pungutan zakat terdiri daripada institusi keuangan atau perbankan untuk melaksanakan kutipan zakat terutama di kawasan luar bandar. Kita ada melantik Maybank, kita ada melantik CIMB, kita ada BSN, Bank Rakyat, Bank Islam, Agrobank dan sebagainya sebagai ejen pemungut zakat, dan juga untuk di luar daerah kita melantik setiap pejabat pos di seluruh luar daerah ni boleh pembayar ataupun kita punya pelanggan ini membuat pembayaran zakat menerusi pos, pejabat pos yang berhampiran. Iwan Suzairi menyatakan demikian dalam temu bual eksklusif bersama RTM di Pusat Zakat Negeri Sabah, Wisma Muiz, Kota Kinabalu. Menurut beliau, PZNS juga aktif memain peranan membantu meningkatkan ekonomi golongan asnaf dengan mewujudkan unit pembangunan asnaf yang menekankan konsep keusahawanan. Ini termasuk melaksanakan latihan gerak kreatif, jahitan dan pastri yang mula diperkenalkan pada tahun 2013. Setakat ini, lebih 50 asnaf di daerah Sandakan, Kota Kinabalu, Sipitang dan Tawau mendapat manfaat daripada program berkenaan. Seterusnya kita ikuti acara yang berlaku di Sabah dalam diari hari ini. Pada pukul 10 pagi ini akan berlangsung Majlis Pecatana Bangunan Sekolah Menengah Sungsin di Kota Kinabalu. Sementara itu, pada pukul 10.30 pagi akan diadakan Majlis Perasmian Kejohanan Penang Jemputan di Kompleks Sukan Kota Kinabalu di Likas. Akhir sekali, pada pukul 3 petang akan berlangsung Majlis Pengiktirafan Pejabat Tanpa Sampah di Sedafiat Metro Town Kota Kinabalu. Paparan itu mengakhiri bahan berita dari Sabah pagi ini. Kembali kepada Dilaila di Angkasa Puri.